Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan mengenai pentingnya mengeratkan hubungan bagi meningkatkan relevan ASEAN dan memulakan bidang kerjasama yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai pentingnya mengeratkan hubungan bagi meningkatkan relevan ASEAN dan memulakan bidang kerjasama yang baharu seperti digitalisasi dan peralihan tenaga. Dalam perkara tersebut, Baginda menekankan kepentingan untuk menilai setiap permohonan berdasarkan kelebihan dan kekuatan masing-masing bagi memastikan perkongsian yang dicadangkan akan dapat memberi manfaat kepada rakyat dan rantau ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 yang berlangsung di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Sidang Kemuncak ASEAN bermula dengan Majlis Pembukaan Sidang-Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang berlangsung di National Convention Centre NCC Vientiane. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dilalukan oleh Tuan Yang Terutama Sonesa Sifandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos. Majlis Pembukaan Sidang-Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dan Republik Demokratik Timor-Leste dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way. Ini diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Laos selaku pengerusi ASEAN tahun ini dengan Tuan Yang Terutama mengalulukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan di Vientiane. Seterusnya, Tuan Yang Terutama Tonglan Sisolin, Presiden Laos, menyampaikan ucapan perasmian. Thank you very much, Your Majesties, Excellencies. Thank you. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Laos terusnya menyampaikan pemenang ASEAN Prize 2024 kepada ASEAN Youth Organisation dari Republik Indonesia. ASEAN Prize merupakan sebuah anugerah bagi menghargai individu atau organisasi yang telah menyumbang secara signifikan ke arah memupuk persepaduan serantau dan memperkukuhkan komuniti ASEAN. Pada sesi plenari yang membincangkan agenda mengenai ASEAN Community Building and the Way Forward dan External Relations and Future Directions, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bahawa ASEAN telah mengemudi pelbagai cabaran termasuk pandemik global dan perubahan geopolitik melalui kerjasama dan membina kesepakatan. Meskipun menghadapi pelbagai cabaran, ASEAN berjaya meningkatkan kerjasama, memeterai perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dan membangunkan pelbagai pusat-pusat ASEAN serta memupuk kepercayaan dan kefahaman yang lebih mendalam membina asas bagi keamanan dan pembangunan serantau.
Titah Baginda Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan keahlian penuh Timur Leste dan juga kekal komited dalam menyokong usaha-usaha Timur Leste. Merujuk kepada visi Komuniti ASEAN 2045 yang akan dilancarkan, Baginda menghargai visi inovatif dan berpaksikan rakyat tersebut yang juga menekankan pengukuhan kerjasama dalam perubahan iklim, memandangkan peningkatan jumlah kejadian cuaca ekstrim yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan kerugian ekonomi. Oleh itu, sebaik sahaja Pusat Perubahan Iklim ASEAN ditubuhkan, ianya akan dapat menyumbang kepada pelaksanaan visi tersebut dengan mengemukakan cadangan-cadangan dasar untuk menangani isu penting itu. Baginda juga bertitah ASEAN telah menambah rakan dialog yang baharu dan menaik taraf 5 perkongsian strategik ke peringkat komprehensif. Strengthening deeper trust and understanding, laying the foundation for regional peace and development. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, dokumen-dokumen termasuk Chairman's Statement of the 44th and 45th ASEAN Summit, ASEAN Leaders, Declaration on the Development of Strategic Plans to Implement the ASEAN Community Vision 2045, ASEAN Declaration on Enhancing Supply Chain Connectivity, ASEAN Declaration on Strengthening the K-Economy and Fostering Resilience towards the Post-2025 ASEAN Community, ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Regional Biosafety and Biosecurity, ASEAN Declaration on the Prevention of Child Labour, including the elimination of the worst forms of child labour, dan ASEAN Public Health Emergency Coordination System APHECS Framework telah diluluskan dan digunapakai. Pada sesi retren ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama para pemimpin ASEAN dan Demokratik Republik Timor Leste telah menumpukan perbincangan pada pelaksanaan konsensus 5 perkara mengenai Myanmar serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa. And the Secretary General of ASEAN to the 45th ASEAN Summit Retreat Sessions. We have just successfully concluded the plenary session where we engage in a frank and constructive discussions on ASEAN community building, the ASEAN Community Vision 2045 and ASEAN External. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Wate Vientiane petang kemarin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Pose Sayason, Menteri Tenaga dan Perlombongan Republik Demokratik Rakyat Laos. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Haji Roslan bin Haji Yaakob, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Laos. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman,
semalam berkenan berangkat menyaksikan pusingan kelayakan kejohanan bola sepak ASEAN Piala Elektrik Mitsubishi antara skuad negara dan Timor Leste. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Berangkat sama paduka-paduka adinda dan ananda Duli Teraman Mulia, Duli Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Maling, Yang Teraman Mulia Pengeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teraman Mulia Pengeran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teraman Mulia Pengeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teraman Mulia Pengeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Duli Teraman Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan tersebut, skuad negara tewas 0-1 kepada Timor Leste. Perlawanan kedua skuad negara dan Timor Leste akan diadakan 15 Oktober ini di Stadium Chonburi, Thailand. Jenayah berlaku antaranya akibat penjenayah yang termotivasi dan kurang kawalan daripada penjaga. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sempena ulang tahun penubuhan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib ke-33, Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad, Darussalam Holdings Sendirian Berhad dan Taib Filling Station Sendirian Berhad lewat petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat. Majlis berlangsung di Masjid Az-Zakirin, Rancangan Perumahan Negara, Meragang. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku Penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib, dan Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Sembilan buah keluarga mangsa kebakaran dari Kampung Setia B bulan Mei lalu menerima sumbangan barangan asasi dan bahan pembinaan rumah. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung petang tadi di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Terdahulu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Tuan Terutama Medatoro Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam merasmikan majlis penyerahan titian di Kampung Setia A yang merupakan projek pembangunan sosial edisi kedua Mitsubishi Corporation. Seterusnya penyerahan bahan pembinaan rumah bagi mangsa kebakaran sumbangan Bank Islam Brunei Darussalam. Penduduk Kampung Junjungan akan dapat menjalani ibadah di sebuah masjid yang baharu dalam masa terdekat. Bangunan berkenaan yang mula dibina pada Jun 2022 menggunakan peruntukan perbelanjaan dari tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam berjumlah 5.2 juta ringgit. Pagi tadi, majlis menyertu bangunan masjid baharu tersebut diadakan. Menyertainya Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Masjid baharu Kampung Junjungan boleh menampung lebih kurang 1,600 jemaah. Juga menyertai Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi membuat lawatan ke beberapa destinasi pelancongan di daerah Brunei dan Muara sebagai salah satu daripada beberapa siri lawatan yang diatur oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lokasi pertama yang dilawan oleh rombongan adalah Museum Maritim Brunei Darussalam yang merupakan repositori sejarah maritim. Rombongan turun melawan ke Museum Teknologi Melayu yang mempamerkan teknologi tradisi. Lawatan diteruskan dengan menyelusuri beberapa tempat menarik di sepanjang Sungai Brunei. Lawatan bertujuan untuk menyampaikan misi mengangkat negara sebagai destinasi pelancongan utama yang memelihara warisan budaya dan semula jadi. Awang Muhammad Iqbal Syakib bin Haji Suhaib dengan tajuk Menanai Kedaulatan Negara melalui penghayatan sejarah muncul johan keseluruhan bagi pertandingan pidato sejarah Piala Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kali keempat. Pertandingan peringkat akhir Anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD berlangsung pagi tadi di pusat berkenaan di Ibu Negara. Dalam kehidupan kita. Bahkan, konsep berkat daulat bertaraf khalifah ini dizahirkan. 10 peserta bertanding di peringkat akhir. Dengan tema Sejarah Pemangkin Kemajuan Negara, para peserta menyampaikan pandangan dan ulasan yang bernas hasil penyelidikan dan kajian sejarah mengenai suatu peristiwa bersejarah di negara ini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Individu yang lemah kawalan kendiri cenderung terlibat dalam pelbagai jenis jenayah. Dapatan tersebut adalah hasil daripada temuduga lebih 180 bandun lelaki di penjara Kajang, Selangor yang dikongsikan oleh Profesor Adjunct Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia semasa acara wacana intelektual. Acara anjuran Jabatan Penjara berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Dr. Zafari bin Zulkifli juga mengongsikan pengalamannya semasa menjalankan beberapa penyelidikan dan menjelaskan bahawa jenayah berlaku akibat 3 elemen utama iaitu penjenayah yang termotivasi, sasaran yang sesuai dan kurang kawalan daripada penjaga. Kejadian buli untuk menggambarkan seseorang itu mempunyai lemah kawalan kendiri, dia menggariskan. Jerayawara Badudun bersama Biskita menjadi wadah untuk Radio Televisyen Brunei memberi kefahaman dan mempromosikan produk dan perkhidmatannya kepada orang ramai. Jerayawara kali ini diadakan di Dewan Seri Kenangan Daerah Tutong. Melaluinya, orang ramai diberi peluang mengongsikan pandangan serta mendapatkan penjelasan lanjut khususnya mengenai siaran dan rancangan RTB. Beberapa aktiviti sampingan juga diadakan, antaranya galeri pameran, kuis dan jualan. Antara yang hadir Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Muhammad Kifli, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei. Juga diadakan semasa jerayawara tersebut kempen derma darah. 66 pain darah berjaya dikumpul. Kempen dikendalikan oleh Radio Televisyen Brunei dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Bahagian Pembangunan Mu'alaf Tarbiyah Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiyah melancarkan kelas seni teranum Al-Quran bagi mu'alaf di keempat-empat daerah serta pembukaan kelas bimbingan mu'alaf Cawangan Sengkurong. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiyah.
Kelas seni teranam Al-Quran bertujuan mempersiapkan para mu'alaf untuk menyertai musabaqah membaca Al-Quran peringkat negara se-Borneo atau serantau. Pembukaan cawangan baru kelas bimbingan mu'alaf di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung pula akan memudahkan para mu'alaf untuk mengikuti kelas bimbingan mu'alaf. Pengiran Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marzuki, Qari Negara Brunei Darussalam, semalam memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-64 di Kuala Lumpur, Malaysia. Musabaqah berlangsung di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga 12 Oktober ini. Meskipun jumlah kes kanser payudara dari Januari hingga September tahun ini mencatatkan penurunan berbanding tahun lalu, namun penjagaan kesihatan secara holistik termasuk perkhidmatan profesional ke jururawatan masih tetap diperlukan. Justru jururawat berperanan penting dalam membantu individu yang menghidap penyakit kanser payudara. Laporan lanjut bersama Aisyah Jailani. Jururawat khusus penjagaan payudara berperanan menerangkan tentang diagnosis, pelbagai pilihan rawatan dan kesan sampingan kepada pesakit dan ahli-ahli keluarga pesakit. Bantuan sedemikian diberikan di semua peringkat rawatan sama ada sebelum atau selepas pembedahan ataupun semasa rawatan kemoterapi. By working closely with the doctors and healthcare teams, they make sure the patient care is well coordinated. From surgery through recovery, this close connection builds trust and allows patient and their family to talk openly, making the care more personal. This support helps patient feel better and improve their overall experience throughout the cancer treatment. Antara tanda-tanda kanser payudara yang paling biasa dikesan adalah bengkak atau ketulan yang luar biasa di kawasan payudara atau ketiak. Change in the skin around the breast can be an important indicator. This can include prolonged redness, rashes, or condition known as pudgy orange, where the skin takes on a dimple texture resembling the surface of an orange. These changes should not be ignored as they could signal underlying issues. Pengesanan awal ke atas sebarang perkara yang tidak normal boleh mempercepatkan perhatian perubatan dan seterusnya meningkatkan tahap kesihatan. Menjalani pemeriksaan bersama petugas penjagaan kesihatan berpotensi memberi ketenangan kepada pesakit dan membantu memastikan segala isu dapat ditangani lebih awal. Aisyah Jailani melaporkan untuk Berita RTB. Orang awam, pemilik perniagaan dan perusahaan digesa mematuhi undang-undang perancangan dengan mendapatkan kebenaran perancangan bagi setiap kemajuan dan penggunaan tanah. Ini susulan pengenaan kompaun sebanyak RM250 masing-masing ke atas 6 buah syarikat di daerah Brunei dan Muara yang melanggar peraturan-peraturan perancangan bandar dan desa komposisi kesalahan 2018. Kesalahan didapati semasa obkemas yang dijalankan oleh pihak otoriti perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa pada 8 Oktober 2024. Kesalahan termasuk menggunakan kawasan letak kereta sebagai tempat penyimpanan barang jualan dan tempat membaiki kereta. Ini menyebabkan kekurangan letak kereta untuk kegunaan orang awam. Penggunaan letak kereta sebagai tempat membaiki kereta boleh mengundang bahaya kepada orang ramai serta keadaan kawasan yang licin dan kotor. Syarikat berkenaan diberi tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda.
Keputusan permohonan skim pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi sesi akademik 2024-2025 akan dikeluarkan esok 10 Oktober 2024. Keputusan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Bagi pertanyaan lanjut, hubungi Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan di talian 2380019 pada waktu bekerja atau melalui email scholarship@moi.gov.bn. Kejohanan futsal antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-31 tahun 2024 membuka tiranya semalam dengan perlawanan peringkat kumpulan kategori veteran. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. 23 pasukan menyertai kejohanan kali ini yang dibahagikan kepada kategori terbuka dan veteran. Dalam aksi semalam menyaksikan 15 perlawanan peringkat kumpulan A veteran. Kejohanan akan diteruskan lagi dengan perlawanan peringkat kumpulan bagi kumpulan A terbuka Sabtu ini, manakala perlawanan peringkat kumpulan bagi kumpulan B veteran akan diadakan Selasa depan.